Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini saya nak masuk subtopik yang terakhir dalam application of differentiation, iaitu total differentiation. Okay, total differentiation adalah the total differential of a function z equal to f(xy) is defined as dz equal to delta z per delta x, okay, times dx and plus delta z per delta y times dy. Okay, so maksudnya kat sini apabila ada satu persamaan z sama dengan satu fungsi f(xy), maksudnya dalam z tu ada fungsi xy dalam tu. Okay, jadi untuk kita nak buat total differential, kita akan tulis dz. Okay, itu adalah total differential, adalah sama dengan kita akan buat derive dz respect of x, lepas tu kita timeskan dengan dx. Okay, tambah kita akan buat differentiate dz respect of y dan kita timeskan dengan dy. Okey, itu kalau dua sebutan. Okey, apa kata kalau dia lebih dari dua sebutan? Okey, contohnya macam ni. Katalah ada satu persamaan z, dalam dia tu ada x, ada y dan ada macam-macam sehinggalah ada u. Okey, jadi kita akan buat derive terhadap x. Okey, kita timeskan dengan dx, lepas tu kita buat derive terhadap y, lepas tu kita darabkan dengan dy, dan kita buat juga derive terhadap u, lepas tu kita darabkan dengan du. Okay, so dia bergantung kepada beberapa sebutan yang diberi dalam soalan. Okay, dalam total differential ni pun ada ditanya untuk mencari rate of change. Okay, so rate of change ni dia lain sikit dengan rate of change yang kita belajar mula-mula. Okay, jadi rate of change ni dia bergantung kepada formula tu. Katalah formula tu, contoh dia bagi volume. Okay, untuk silinder V sama dengan pi r squared H. Okay, so dalam V ni dia punya fungsi dia adalah R dan H. Okay, pi itu adalah constant. Pi adalah constant. So dia ada variable R dan H. Jadi untuk rate of change kita akan buat, bila kata rate of change, of course kita akan buat respect of t, iaitu masa dt. Jadi dv per dt adalah sama dengan dv per dr. So kenapa kita ambil dv per dr? Sebab dia ada fungsi R dekat sini. Okey, dv per dr kita darabkan dengan dr per dt. Okey, kita tambah apa? dv per dh. Okey, macam mana kita dapat dv per dh ni? Sebab dia ada fungsi h kat sini. Okey, dan darabkan dengan dh per dt. Okey, itulah formula macam mana kita nak cari rate of change dalam total differentiation. Okey, untuk lebih jelas saya bawakan contoh yang berkaitan. Okey, ini adalah contoh satu yang berkaitan dengan total differentiation, yang mana soalan dia adalah find the total differentiation of W equal to x cube yz plus xy plus z plus 3 at 1, 2, 3. Okay, so maksudnya kat sini adalah dia suruh cari total differentiation yang mana satu persamaan W dia ada tiga fungsi. Okay, dia ada fungsi x, dia ada fungsi y dan ada fungsi z. Lepas tu dia suruh cari total differentiation at 1, 2, 3. So apa 1, 2, 3 ni? 1, 2, 3 ni adalah, ini adalah nilai x, ini adalah nilai y dan ini adalah nilai z. Okey, step pertama, apa yang kita kena cari? So, step pertama, kita kena cari differentiate untuk setiap fungsi x, y dan z. Okey, jadi formula dia, okey, formula total differentiation adalah, kita kena tulis dw adalah sama dengan delta w per delta x darabkan dengan dx. Ini yang pertama. Okey, sebab ini adalah fungsi x. Okey.
tambah delta W per delta Y darabkan dengan dy. Dan yang ketiga adalah fungsi Z. Tambahkan dengan delta W per delta Z per dz. Darabkan dengan dz. Jadi, kita kena cari derive setiap fungsi X, Y dan Z. Jadi, mula-mula kita cari derive terhadap X. So, derive terhadap X, kita kena merujuk semua fungsi X yang ada dalam persamaan. Jadi dalam persamaan yang pertama, kita dapati X kuasa 3 YZ. Kita buat derive, kita dapat 3X kuasa 2 YZ. Dan kita anggap Y dan Z adalah constant. Dan sebutan yang kedua, XY, kita dapat Y. Yang lain tak ada fungsi X. Jadi itu je sebutan untuk derive untuk fungsi X. Next. Derive untuk fungsi Y. Kita lihat yang ada fungsi Y sahaja. Dan yang lain tu adalah constant. Jadi, untuk sebutan yang pertama, bila kita buat derive terhadap Y, kita dapat X kuasa 3Z. Dan yang kedua, kita dapat X. Yang lain tak ada Y. So, kosong. Next. Kita buat derive terhadap Z. So, X dan Y constant. So, kita nak buat Z, kita dapati sebutan yang pertama, kita dapat X kuasa 3Y dan tambah 1. 1 ni dapat yang mana? Fungsi Z yang ni ya. So, yang lain adalah kosong. Next. Apa nak buat? Step 2. Kan dia bagi nilai X, YZ adalah 1, 2 dan 3. So, kita masukkan nilai 1, 2 dan 3 untuk setiap derive yang kita dah buat tadi. Jadi, untuk delta W per delta X, kita masukkan nilai X 1, 2, 3. Dalam persamaan yang ini, kita dapati delta W per delta X adalah sama dengan 20. Next. Untuk delta W per delta Y pun kita masukkan juga nilai X dan Y. So, X, Y dan Z. So, kita dapat 4. And then, untuk delta W per delta Z yang ini kita masukkan nilai X, Y dan Z dan kita dapati nilai dia adalah 3. So, macam mana kita nak tulis dalam formula? So, dalam formula kita gantikan delta W per delta X sama dengan 20. So, 20 dx. And then kita gantikan delta W per delta Y adalah sama dengan 4 dy. Dan delta W per delta Z adalah sama dengan 3 dz. So, itulah jawapan untuk total differentiation untuk contoh yang pertama. Kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, dia bagi given Z equal to 18 minus 5x cube y squared minus 2y cube. Find the total differential of Z. dz if xy, kata dia xy change from, ni. Ini yang mula-mula dia tukar 0.2, 0.5 to 0.25, 0.6. Dia bertukar kat situ. Jadi apa maksudnya dia bertukar dekat situ kan? Jadi maksudnya dx, dx dia bertukar daripada 0.25 tolakkan dengan 0.2. Jadi kita dapat 0.05. So manakala y pula, kita akan tolakkan 0.6 tolak 0.5. So kita dapat 0.1. Next. Kita akan buat delta Z per delta X sebab dia ada fungsi X dan Y. Untuk sebutan yang pertama, untuk X adalah 0. Untuk yang kedua, kita dapat negatif 15X kuasa 2, Y kuasa 2. Sebab kita nak buat untuk fungsi X. Dan yang ketiga, sebab tak ada fungsi X, kita dapat 0. Jadi jawapan dia berapa? Negatif 15, X kuasa 2, Y kuasa 2. Next, kita nak buat
delta Z per delta Y. Kita nak buat derive terhadap Y sahaja. So 18 dia jadi kosong. Okey, Y tu dia dapat berapa? 5 kali 2, 10, X kuasa 3, Y. Dan yang kedua kita dapat tolak 6Y kuasa 2. Jadi persamaan dia dapat apa? Negatif 10X cube Y tolak 6Y square. Okey. And then, ini adalah formula untuk total differentiation, iaitu delta Z per delta X darabkan dengan dx. Tambah delta Z per delta Y darabkan dengan dy. Jadi kita masukkan. Okey, kita masukkan persamaan tu adalah, ini adalah derive untuk fungsi X. Kita masukkan 0.5, 0.05, 0.05 tadi yang kita dah dapat ni Okey, tambah kita masukkan fungsi derive untuk Y dan kita darabkan 0.1. Okey, 0.1 tu dapat di mana? 0.1 dapat daripada sini. Okey, lepas tu apa nak buat? Kita masukkan hasil derive ni. Okey, kita masukkan nilai X dan Y yang mula-mula. Okey, yang 0.2 dan 0.5. Kita masukkan substitute masuk 0.2 dengan 0.5. Lepas tu kita darabkan dengan 0.05. Lepas tu sama juga dekat fungsi derive untuk Y kan. Kita masukkan nilai 0.2 dan 0.5. Kita ambil yang pertama. Okey, dan kita darabkan dengan 0.1. Jadi kita dapatlah negatif 0.0075 tambahkan dengan negatif 0.154. So kita dapat jawapan berapa? Negatif 0.1615. Okay. Untuk contoh yang ketiga, saya bawakan yang ada kena-mengena dengan rate of change. Okay. Soalan dia adalah the radius of a cylinder increase. Okay, cylinder increase at rate 0.2 cm per second, while the height decreases at 0.5 cm per second. Dia decrease, so dia menurun. Ingat, bila rate of change increase ataupun decrease, ada peranan dia sendiri. So find the rate of change in the volume of the cylinder if the radius is 8 and the height is 12 cm. Okey, sekarang bila rate of change, kita akan ubah statement ayat menjadi simbol. Okey. Okey, the radius of cylinder increase. So itu adalah, ini adalah R. So itu yang kita tulis dr per dt. Sebab rate of change dia akan buat per dt per dt. So dr per dt sama dengan 0.2 cm per second. Okey, itu kita dah tukar satu. Okey, while the height decrease. So height tu adalah dh per dt. Sama dengan negatif 0.5. Kenapa negatif? Sebab dia decrease, dia menurun. Okey. Okey, and then sama dengan negatif 0.5, R sama dengan 8 dan H sama dengan 12. Kita keluarkan dulu daripada statement kepada bentuk simbol. Okey, and then kita dapati cylinder, volume of cylinder adalah V sama dengan pi R squared H. Okey, jadi dekat fungsi volume tu, okey, volume tu dia ada fungsi R dan H. Jadi kita buat dv per dr. Okey, sorry, dv per dr adalah 2 pi R H dan kita buat dv per dh adalah pi R kuasa 2. Okey. So kita buat derive terhadap R dan kita buat derive terhadap H. Lepas tu kita buatlah formula untuk rate of change. Okey, rate of change dv per dt adalah dv per dr darabkan dengan dr per dt tambah dv per dh darabkan dengan dh per dt. Okey, so kita masukkan dv per dr, tadi kita dah buat kan, 2 pi r h. dr per dt adalah diberi 0.2 yang ini. Okey, tambah pi r kuasa 2 adalah untuk dv per dh dan dh per dt adalah negatif, ini dia. Okey, negatif 0.5. Jadi
bila kita masukkan ni, kita dapat 0.4 pi RH tolakkan dengan 0.5 pi R squared. Okay, and then kita substitute masuk. R sama dengan 8 dan H sama dengan 12. Jadi bila kita kita masukkan nilai tu. Okay, kita masukkan semua nilai ni kan. Kita dapati rate of change adalah 20.11 cm3 per second. Okay, so begitulah contoh 3 contoh yang saya bawakan, iaitu 2 contoh untuk total differentiation dan 1 contoh adalah untuk rate of change dalam total differentiation. Okay, jadi saya harap pelajar-pelajar faham nak selesaikan masalah yang berkenaan dengan total differentiation. Okay, terima kasih kerana menonton. So, don't forget to like, comment, share and subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.